Salam sejahtera bersama saya Nevrin Majil dalam 15 minit MMTV edisi 12 Disember 2022. Susulan hujan berterusan sejak kemarin, beberapa kawasan di pantai timur dan selatan mula dinaiki air sehingga memaksa penduduk untuk berpindah. Situasi berkenaan menyebabkan seramai 2,924 mangsa yang terdiri daripada 846 keluarga dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS setakat pukul 2 petang tadi. Laporan semasa info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM memberitahu jumlah berkenaan meliputi mangsa di Pahang, Terengganu, Kelantan, Perak dan Johor. Di Kelantan, jumlah mangsa banjir di negeri itu meningkat kepada 1,626 orang sehingga pukul 1.30 hari tadi berbanding 1,157 orang awal pagi tadi. Peningkatan itu memaksa pembukaan sebuah lagi PPS di daerah Pasir Mas menjadikan 6 PPS secara keseluruhannya. Di Pahang pula seramai 573 mangsa banjir dari 171 keluarga di negeri itu ditempatkan di 11 PPS awal pagi tadi. Kesemua mangsa adalah dari 5 daerah terjejas iaitu Temerloh, Lipis, Raup, Jerantu dan Berah. Manakala di Terengganu jumlah mangsa meningkat kepada 659 orang daripada 168 keluarga. Kesemua mereka ditempatkan di 11 PPS di 5 daerah seluruh Terengganu. Sistem penyelenggaraan sektor pengangkutan awam negara masih ditakuk kelas ketiga walaupun negara sudah mempunyai kemudahan kelas pertama. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata penilaian itu dirujuk kepada perkhidmatan transit aliran ringan LRT laluan Kelana Jaya yang kerap terkendala ekoran sistem yang usang. Tegas beliau, semua pengangkutan awam, negara perlu memudayakan sistem penyelenggaraan agar teknologi kemudahan kelas pertama tidak terbelakang dalam tempoh 10 hingga 20 tahun akan datang. Beliau berkata demikian ketika berucap pada lawatan kerja ke Kompleks Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur KLATCC hari ini. Pakatan Harapan PH akan mengadakan program jelajah bermula awal tahun depan sebagai persiapan menghadapi pilihan raya negeri PRN di 6 negeri yang belum membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN. Ketua Setiausaha PH Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata ia adalah tugas penting gabungan itu dalam usaha meyakinkan pengundi. Tambahnya, beliau bersama Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli menggalas tugas penting untuk PH membuat persiapan mendepani PRN dalam tempoh 6 bulan akan datang. Jelas Saifuddin selain menjalankan tugas hakiki sebagai anggota Kabinet, ini juga adalah tugas mustahak yang menjadi sebahagian daripada tanggungjawab pihaknya untuk memastikan kemenangan PH. 2 mayat ditemui rentung dalam sebuah pondok pengawal yang terbakar di Taman Bayam Indah lunas semalam. Difahamkan mangsa merupakan seorang lelaki berusia 45 tahun dan wanita berusia 25 tahun. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kulim, Penolong Penguasa Bomba Hamizul Azwan Berhandam berkata, pihak bomba menerima panggilan berhubung kejadian pada pukul 10.54 malam semalam. Ujarnya sebaik tiba di lokasi, pihak bomba melihat kebakaran melibatkan sebuah pondok kawalan sedang terbakar 50%. Kata beliau, pondok tersebut mempunyai pintu jereji besi yang dikunci dengan berantai besi. Tambahan itu, pihaknya membuat laporan kepada bahagian forensik zon dan Pusat Gerakan Operasi Bomba Negeri. Setakat ini, polis masih menjalankan siasatan lanjut berhubung kejadian berkenaan dan bedah siasat sedang dilakukan bagi mengenal pasti punca kejadian. Apa yang ada dengan Media Mulia Sendang Berhad? Di Media Mulia kami memaparkan berita-berita terkini, tepat dan sensasi menerusi putusan Malaysia dan juga kosmos. Berita-berita berkenaan isu semasa, politik, hiburan, sukan, laporan khas. Pelbagai segmen seperti program diskusi dan bual bicara. Orang yang dipaparkan berkonsepkan pemikiran baharu dan suara kontemporari. Mendapatkan perkembangan berita semasa melalui laman web dan juga platform media sosial kami, Putusan Online dan Kosmo Online. Kementerian Kesihatan KKM hari ini melancarkan inisiatif penggunaan teknologi kamera badan dalam tugas-tugas penguatkuasaan mereka di lapangan. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata, penggunaan kamera badan itu bukan sahaja dapat memastikan ketulusan dalam pelaksanaan penguatkuasaan, malah dapat menjaga kebajikan dan keselamatan pegawai penguatkuasa.
Beliau berkata penggunaan teknologi itu dimulakan khusus bagi kerja-kerja penguatkuasaan, kaki tangan dan pegawai program kesihatan awam serta program farmasi. Teknologi kamera badan itu digunakan ketika operasi penguatkuasaan bagi mengatasi isu ancaman dan halangan yang dilaporkan berlaku ke atas pegawai penguatkuasa oleh penjual, pemilik premis dan orang awam. Antara ancaman tersebut adalah ukudan bunuh, cubaan memukul dengan sebarang objek, ancaman lisan dengan kata-kata kesat serta cubaan memberi rasuah. Sementara itu, Dr. Zaliha Mustafa turut berkata, Kementerian Kesihatan KKM akan melaksanakan inisiatif pemberian tuala wanita secara percuma dalam masa terdekat. Namun, buat permulaan, inisiatif berkenaan akan dimulakan di Pejabat Menteri Kesihatan terlebih dahulu sebelum ia diperluaskan ke peringkat lain. Seorang mangsa kemalangan akibat kecuaian pemandu lori tampil berkongsi rasa kecewa dan berang dengan insiden yang menimpa keluarganya pada Oktober lalu. Insiden berkenaan bukan sahaja menyebabkan kecederaan parah terhadap isterinya, malah meragut nyawa bayi sulung pasangan berkenaan. Din Sengko dalam hantaran di laman Facebooknya meluahkan kekesalan tidak akan memaafkan pihak menjadi punca kemalangan berkenaan. Jelasnya sejak kejadian itu berlaku, tiada sesiapa pun dari pihak syarikat pengangkutan berkenaan telefon untuk meminta maaf atau bertanya khabar. Ketika kejadian, lori tersebut dipandu melebihi had laju sepatutnya selain membawa muatan secara bertindih dan melebihi paras pintu pagar lori. Lebih kesal apabila pemandu lori berkenaan bertindak melarikan diri dari tempat kejadian dan berjaya ditahan pihak polis di Kelantan. Kemalangan berkenaan menyebabkan rahim isterinya pecah, tulang belakang terbelah, 3 tulang rusuk patah selain mengalami kecederaan bahagian otak dan hati. Beralih ke berita dunia, peminat bola sepak bertempur dengan pihak keselamatan di Paris kemarin selepas perlawanan suku akhir Piala Dunia antara Perancis dan England serta perlawanan Maghribi menentang Portugal. Pada awalnya, ribuan penyokong keluar untuk bergembira, namun kegembiraan itu bertukar menjadi ganas sehinggakan pihak polis terpaksa bertindak balas dengan membedil gas memedih mata ke arah mereka. Perusuh juga turut melakukan provokasi dengan memecahkan tingkap kedai dan membakar kenderaan. Dari gambar dan video yang dikongsi dari lokasi kejadian memperlihatkan segerombolan anggota polis yang dilengkapi perisai anti rusuhan berdepan penunjuk perasaan yang turut membakar mercun serta suar. Menurut media tempatan, suasana bertukar menjadi kecoh selepas tengah malam apabila para penyokong mula keluar ke jalan raya untuk meraihkan kemenangan pasukan mereka. Beberapa pemimpin politik dan pakar sejarah diraja mendesak putera Harry dan isterinya Meghan Markle untuk tidak menghadiri istiadat pertabalan Raja Charles III yang akan diadakan pada Mei tahun hadapan. Desakan itu dibuat selepas sebuah dokumentari kontroversi mengenai kehidupan peribadi pasangan Duke dan Duchess of Sussex itu ditayangkan di Netflix pada minggu lalu. Pemimpin veteran dari parti Tory, David Mellor, mengkritik pendedahan Harry dan Meghan dalam dokumentari tersebut dengan menyatakan pasangan itu tidak seharusnya datang ke istiadat pertabalan Raja Charles III. Bekas pemimpin parti konservatif Duncan Smith turut senada dengan Mellor kecewa dengan tindakan Harry dan Meghan yang mencetuskan kontroversi dalam dokumentari tersebut. Dalam siri dokumentari ditayangkan di Netflix, Harry dan Meghan mendakwa media memusnahkan kehidupan mereka sebelum meninggalkan United Kingdom. Berita ekonomi. Tahap kewangan rakyat Malaysia berada pada paras berbahaya kerana berdepan dengan masalah simpanan semakin berkurangan, isu aliran tunai dan trend lain yang membimbangkan. Menurut kajian celik kewangan Malaysia Ringgit Plus RMFLS 2022. Pengasas bersama dan pengarah Ringgit Plus, Han Liu berkata mengikut data kajian, rakyat negara ini masih bergelut dengan kesan kewangan pasca pandemik dan kini menghadapi cabaran kewangan yang membara.
Hasil kajian RMFLS 2022 menunjukkan lebih ramai rakyat Malaysia sedang bergelut dengan jumlah simpanan yang berkurangan apabila 63% responden menyatakan mereka hanya mampu bertahan selama 3 bulan atau kurang. Trend yang sama juga dilihat apabila 55% rakyat Malaysia membelanjakan keseluruhan atau lebih daripada apa yang mereka perolehi setiap bulan pada asasnya bergantung gaji ke gaji untuk sara hidup. Beliau berkata dengan cabaran aliran tunai dan simpanan, kajian menunjukkan rakyat Malaysia cenderung memilih penyelesaian kewangan jangka pendek daripada kestabilan kewangan jangka panjang. Industri penerbangan negara 2022 merekodkan perkembangan baik berikutan pemulihan pasca pandemik. Malaysia Airports Holdings Berhad MHB memberitahu pergerakan penumpang di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA meningkat sebanyak 1,088.2% tahun ke tahun kepada 1.98 juta penumpang dalam tempoh sebulan selepas pembukaan semula sempadan. Senario berkenaan turut disokong oleh 62% syarikat penerbangan asing yang bertindak menyambung semula operasi di 5 lapangan terbang antarabangsa di Malaysia. Perjalanan udara pula menyaksikan pemulihan yang kukuh pada separuh pertama 2020 dengan trafik penumpang meningkat daripada 2.90 juta dalam tempoh Januari hingga April 2022 kepada 4.779 juta dalam tempoh Mei hingga Jun tahun sama. Tidak cukup dengan itu, sektor penerbangan negara turut meraihkan kehadiran 2 syarikat baharu iaitu My Airlines Sembilan Berhad dan SKS Airways Sembilan Berhad. Perancis kini berada pada landasan tepat untuk menjadi pasukan pertama mempertahankan kejuaraan selepas menewaskan England 2-1 pada aksi suku akhir Piala Dunia di Stadium Al-Bayt. Pada edisi kali ini, kelemahan skuad Les Blues adalah kualiti pemain di bangku simpanan dan Deschamps bersekadar memasukkan Kingsley Coman bagi menggantikan Osman Dembele pada minit ke-79 selepas Oliver Giroud meledak gol kemenangan. Kemenangan berkenaan juga dibantu dengan kegagalan Kapten England Harry Kane menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-84 yang pasti mengikat kedudukan. Namun Deschamps menegaskan pemain Perancis mendapat kekuatan daripada pemain gantian. Sementara itu, Maghribi terus mencipta sensasi pada saingan Piala Dunia 2022 apabila melahirkan diri kepusingan separuh akhir buat kali pertama dalam sejarah selepas berjaya menewaskan Portugal di Stadium Al-Tumama. Pada perlawanan yang bakal berlangsung di Stadium Al-Bayt Khamis ini, Deschamps enggan berfikir mengenai perlawanan berdepan Maghribi, malah nekat untuk memastikan Perancis mencipta kejutan untuk marah ke perlawanan akhir. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 13 Disember 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nevlin Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.